Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua para penonton Tanyalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru. InsyaAllah saya dekat sini doakan anda semua sihat, sejahtera. Terutamanya bagi yang bersama dengan keluarga. Alhamdulillah hari ini kembali kita bersiaran secara langsung hari Rabu 3 November 2021. Dan Alhamdulillah pagi Rabu yang indah ini sambil-sambil mungkin ada antara kita yang dah bersiap sedia untuk ke pejabat ataupun menyiapkan anak-anak untuk ke sekolah kan. Jadi pagi ini kita nak dapatkan manfaat, kita nak ambil masa untuk kita beroleh ilmu. Dan hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita akan bincangkan topik besar kita iaitu fiqh. Topik yang kita akan fokuskan iaitu fiqh mandi. Tapi bukan saya lah yang akan memberi pencerahannya. Pagi ini kita sangat bertuah para penonton sekalian, bersama dengan saya di studio pada pagi ini yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah mandi dah. Apa tu? Dah mandi pagi tadi. Alhamdulillah dah Ustaz. Tapi itulah, mandi pun rasa ngantuk lain macam ni. Mungkin musim sejuk lah Ustaz. Ya. InsyaAllah. Bila sebut tentang mandi ni, kita akan fokuskan beberapa lah, terutamanya tentang mandi wajib, kemudian mandi sunat dan lain-lain Ustaz ya. Dan insyaAllah saya yakin para penonton juga ada soalan nak ditanyakan. Caranya macam mana nak tanya tu? Kejap lagi saya maklumkan. Cumanya para penonton sekalian, itulah tertera di talian bebas tool kami dan juga Facebook kami. Anda boleh tinggalkan soalan di saya insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, saya alu-alukan soalan daripada anda, insya-Allah kita akan dapatkan pencerahan. Cumanya di awal perbincangan kita ni Ustaz, berkaitan dengan fiqh mandi. Mukadimah sebagai permulaan, apakah itu fiqh mandi dan berapa bahagiannya dan apa antara kebaikan tentang kita mengetahui tentang bab mandi, fiqh mandi ini? Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Yang saya mulakan Da'i Hadari bersama dengan kita pada pagi ini, dan kemudian semua sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kru-kru sahabat Tanyalah Ustaz yang terlibat, dan tidak lupa kepada mereka yang mandi pagi ni. Alhamdulillah. Masya-Allah, alhamdulillah. Baik. Jadi kita memulakan mukadimah kita dengan kita nak tahu sebenarnya fiqh mandi ini apa dia dan apa perbincangannya di dalam kitab-kitab fiqh. Yeah. Baik, disebut oleh Imam Khatib Syrbini dalam kitab beliau Mughni Muhtaj, dan juga Imam Ar-Ramli dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj. Ini kedua-dua kitab yang muktamad lah, yang besar dalam mazhab Imam Syafi'i, menyatakan bahawa wahwa jariyah al-ma' ala jasad, iaitulah mengalirkan air kepada tubuh badan ma'al niyah, berserta dengan niat. Kan, jadi niat di situ maksudnya nak mandi wajib lah, ataupun mandi junub, ataupun mandi haid, ataupun mandi nifas selepas ke dalam keadaan yang disebutkan itu. Jadi itu merupakan salah satu daripada fiqh perbincangan yang ada dalam Islam, dan dia merupakan salah satu perkara yang sangat dituntut, bahkan wajib, jika mana kita ada beberapa perkara yang insya-Allah kita akan sentuhkan nanti yang menyebabkan wajibnya mandi. Baik, kemudian dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah yang biasa kita baca lepas wuduk pun kita baca, iaitu pada ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan sesungguhnya Allah itu amat menyukai orang-orang yang mana bertaubat dan juga yang menyucikan dirinya. Menyucikan diri ini para ulama tafsir bahagikan kepada dua. Satu daripada sudut sifat riya, kesyirikan dan sebagainya, itu pun menyucikan jiwanya juga jiwanya. Dan kemudian yang kedua juga menyuci secara zahir, iaitulah mandi, berwuduk dan yang selainnya. Dan kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sahih riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqun ala muslimin ay yaghtasila fi sab'ati ayyami yauma. Hak ataupun dalam riwayat lain sebut haqqullah, hak Allah kepada hamba ini ialah mereka mandi, iaitulah berapa kali? Iaitulah 1 kali dalam tempoh 7 hari. Itu hak sebenarnya, maksud di situ adalah mandi pada hari Jumaat lah. Mandi pada hari Jumaat. Itu minimum lah. Itu minimum lah. Tapi jangan tengok ini sehari je 7, boleh lah, tak ada masalah.
Tapi nak bocor rahsia lah, kami dulu masa belajar di luar negara, memang musim sejuk tu mungkin 2-3, mungkin seminggu baru mandi sekali. Mungkinlah tepat dengan hadis tu. Betul. Kan? Betul. Tapi secara umumnya dalam hadis sahih itu menyatakan bahawa hak itu adalah menunjukkan bahawa kewajipan. Jadi dia punya kelebihan itu kalau kita lihat tadi daripada sudut kebersihan, daripada sudut kita nak bergaul dengan masyarakat, daripada sudut kita nak dapat pahala. Itu yang paling penting. Kita nak dapatkan pahala. Dan kemudian juga kalau kita melihat daripada sudut sebab-sebab yang yang mewajibkan kita mandi ni, yang pertama sekali adalah haid. Yang kedua adalah kerana nifas, termasuk juga dengan wiladah. Kemudian yang ketiga iaitulah jinabah ataupun junub lah. Disebabkan bersama dengan isteri ataupun keluar air mani. Kemudian yang keempat iaitulah disebabkan kerana kematian. Maut, itu yang kita panggil mandi jenazah tu. Dan kemudian yang kelima adalah sebahagian ulama bincang, Imam Syirazi dalam kitab beliau juga Al-Muhadzab menyatakan ketika mana seseorang itu memeluk agama Islam. Itu pun ada perbincangan fiqh lagi lah daripada sudut tu. Dan kita nampak bahawa sebenarnya daripada sudut rukunnya ringkas saja. Kata Imam Al-Nawawi dalam kitab beliau Majmu' Syarah Muhadzab, 3 saja. Yang pertama niat, yang kedua menyingkirkan segala kotoran, menghilangkan segala kotoran, dan yang ketiga meratakan air seluruh badan. Wallahu a'lam. Itu dia sedikit pencerahan awal lah berkaitan dengan mandi wajib itu sendiri. Dan sebelum tu Ustaz ada kongsikan betapa kebaikan dari sudut fiqh mandi itu sendiri. Sebenarnya Allah sangat mencintai, Allah menyayangi orang-orang yang bertaubat dan juga menyucikan dirinya, Ustaz, ya. InsyaAllah. Baiklah Ustaz, soalan yang pertama kita nak alu-alukan daripada para penonton kita ni, Muhammad Effendi Mak Daud di Facebook katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Apakah yang dimaksudkan mandi cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup baginda? Kemudian adakah nas yang melarang kita mandi pada waktu tengah malam? Ada tak nas ataupun dalil kita tak boleh mandi malam tu? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada tuan yang bertanya. Jadi secara umum kita kata bila kata sunnah ni iaitulah mengikut apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh jadi dua, mandi cara kita ataupun mandi cara Nabi. Kalau mandi cara kita tu, sebab tu Syekh Said Sabiq dalam kitab beliau Fiqhus Sunnah menyatakan mandi ni ada dua bahagian. Satu, mandi yang kita kata simple, mudah. Dia cukup syarat tapi dia tak ada sangat perkara-perkara sunat dan sebagainya. Maka yang tu sekadar melepaskan kewajipan. Tapi ada mandi yang mana dia tu cukup semua sekali dengan sunnahnya, dengan aturan adab dan sebagainya. Maka kalau minta ditanyakan tadi tu, maka yang tu yang kita nak lah. Jadi dia punya penerangan dan juga perbincangan tu sangat panjang lah. Cuma kita ringkaskan. Yang pertama sekali boleh kita katakan adalah baca bismillah lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita niat. Niat di sini maksudnya betul-betul kita nak mandi junub, mandi wajib ataupun mandi-mandi yang diwajibkan lah. Baik, yang kemudian yang ketiga, kita menyela-nyela jari tangan ni, iaitulah tangan kanan dan juga tangan kiri, ratakan. Dan kemudian yang seterusnya, tadi kita dah sebut dah singkir dah semua kotoran apa semua tu. Dan kemudian yang seterusnya adalah kita mencuci tangan kiri kita ni dengan sabun. Dan kita cuci, maksudnya sebelum tu cuci dulu kemaluan dan sebagainya, tempat-tempat yang sensitif dan seterusnya. Dan kemudian kita sabun tangan kiri kita dan kemudian kita berwuduk. Berwuduk ni juga para ulama berbincang boleh jadi sama ada kita sempurnakan wuduk seperti mana dalam hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim, Nabi berwuduk seperti mana wuduk nak solat. Kemudian baru mandilah. Baik, dalam riwayat daripada Maimunah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, iaitulah mengakhirkan basuhan kaki. Mengakhirkan basuhan kaki. Lepas maksudnya dah last sekali sebelum kita keluar pada bilik air tu, last sekali tu adalah membasuh kaki. Yang tu juga maksudnya ada dua versi lah. Satu, wuduk sempurna. Boleh guna mana-mana kaedah. Boleh guna mana-mana kaedah. Itu yang disebut oleh mazhab Imam Syafi'i dan disebut juga oleh Imam Buaiti dalam kitab beliau lah. Menyatakan boleh dibenarkan. Okey. Kemudian dah habis tu, kita buat apa? Kita siram kepala. Siram kepala 3 kali perlahan-perlahan lah, ataupun shower ke kan, guna air tu dan sebagainya, dan kemudian membasuh pada anggota kanan dan juga anggota kiri dan kemudian meratakan air ke seluruh badan, seluruh badan. Jadi itu kita kata kaedah asalnya. Dan bila ditanya akhir tadi, mandi pada waktu malam ni, kita kata daripada sudut kesihatannya, ada orang kata paru-paru berair dan sebagainya, jangan mandi lewat malam dan sebagainya lah.
secara umumnya kita kata tidak ada daripada sudut faktor sains yang menyatakan sedemikian. Bahkan sains mengkritik, menyatakan bahawa tidak ada apa-apa berkait dengan paru berair ataupun apa, iaitu sebab faktor lain. Cuma kalau kita kata pada setengah-setengah waktu kita kadang panas ke apa, boleh je mandi je lah. Lepas main futsal ke malam. Lepas main futsal ke malam kan. Walaupun tak skor gol, tapi boleh mandilah. Tu saya tak tahulah siapa tu. Jadi kita kata boleh, tidak jadi masalah untuk kita mandi pada waktu malam. Cuma daripada sudut kesihatan dan sebagainya, itu satu faktor lain. Yang kedua adalah daripada sudut boleh tak boleh, sudut hukumnya diharuskan. Wallahualam. Tak apa, malam ni saya skor gol, insya-Allah. Tapi nak ceritanya memang tak ada dari sudut sains ke daripada fatwa pun tak adalah yang mengharamkan mandi malam itu, tidak ada ya para penonton sekalian. Okey, Syahir Alia Muhammad ni katanya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Mustafa Muhammad Suki dan hadirin semua, waalaikumsalam. Apakah hukum membaca bismillah ketika mandi wajib? Betul juga Ustaz, masuk dalam bilik air tu kan. Boleh ke sebut bismillah tu? Dan bilakah waktu yang sesuai membacanya? Adakah baca sebelum kita nak masuk bilik air tu Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berdasarkan hadis riwayat daripada Imam Ahmad, iaitu kullu amrin dhi balin la yubda bismillah faqad fahuwa aqta atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang tak dimulakan dengan bismillah, maka hilangnya keberkatan. Hadis itu sekurang-kurangnya statusnya hasan yang boleh digunakan sebagai hujah. Maka Al-Imam Syirazi dalam kitab beliau Al-Muhadzab dan juga dibahaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam syarahnya, menyatakan bahawa disunnahkan untuk membaca bismillah, dan itu pegangan mazhab Imam Syafi'i. Maksud membaca bismillah, dan kata Imam Nawawi yang paling sempurna adalah bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kita nak start tu, dan kemudian membaca tu pula para ulama berbeza pandangan pendapat, adakah dikuatkan ataupun sebagainya. Maka kita kata keluar khilaf ataupun perbezaan pandangan pendapat di kalangan para ulama, maka bacalah dalam hati. Cuma kita disunahkan untuk membaca pada permulaan niat tu. Maka Imam Nawawi bahas lagi. Imam Nawawi menyatakan, adakah boleh maksudnya kita baca bismillah dan terus berniat, ataupun baca bismillahirrahmanirrahim saja aku mandi dan seterusnya lah. Jadi gabung sekali. Jawapannya ia dibenarkan, diharuskan. Jadi pada permulaan mandilah kita membaca bismillah. Wallahualam. Itu yang paling penting. Cumanya Ustaz, mungkin sebelum kita nak rehat ni, saya nak bertanya tentang niat. Kerana niat ini menyebabkan mandi itu menjadi kategorinya apa. Kalau mandi harus, tanpa niat itulah. Kemudian kalau mandi wajib itu, kita nyatakan kita berniat untuk menyucikan diri kita nak mandi wajib lah. Cumanya macam mana lafaznya? Adakah ia perlu dilafazkan ataupun sekadar cukup melalui hati? Silakan Ustaz. Baik. Kalau menurut daripada sudut perbahasan yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Majmu' Syarah Muhadzab, iaitulah wal mahalluha al-qalb, tempatnya adalah cukup di hati. Contoh ginilah, kita kata sahaja aku mandi wajib, tapi sebenarnya dia mandi sunat hari Jumaat. Dia niat tu mandi sunat hari Jumaat, tapi dalam hati dia menyatakan mandi wajib. Maka yang mana dipakai? Yang dipakai adalah dalam hati dia. Kan. Jadi maksudnya lafaz tu tak memberi apa-apa kesan. Cuma Syekh Dr. Muhammad Zuhaidi dalam kitab beliau Al-Muqtamad fi Fiqh Syafi'i, bila membahaskan pandangan-pandangan yang dibawa oleh mazhab Imam Syafi'i, menyatakan afdal. Afdal ni maksudnya lebih baiklah, lebih elok kalau nak dilafazkan. Cuma asalnya adalah dalam hati sudah cukup untuk mengharuskan ataupun menjadikan mandi wajib kita itu sah daripada sudut praktikalnya. Wallahualam. Tapi sebenarnya lafaz tu mudah saja Ustaz kan. Dan janganlah pula tiba-tiba duduk dekat bilik air tu lama benar. Katanya bila nak masuk bang, katanya tunggulah nak lafaz bagi sempurna dulu, katanya. Tak masuk-masuk lagi. Jangan disusah-susahkan. Jangan disusah-susahkan. Okey Ustaz, Haji Omar Abdul Majid di Thailand ketika ini kita nak raikan. Assalamualaikum Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Khadari dan Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji sihat Haji? Alhamdulillah saya sihat. Orang tua biasalah. Alhamdulillah. Dia tak macam orang muda. Dia lain sikitlah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ya, orang kampung saya juga ini. Jadi soalan saya begini Ustaz. Masa saya kecil-kecil Ustaz, saya selalu iringi ayah saya untuk melihat, dia bawa saya ke melihat orang yang sakit tenat ni Ustaz. Apabila dibawa saya tengok ada satu mandi yang diamalkan lah, iaitu mandi 9 itu Ustaz. Kalau Ustaz pernah dengar, saya rasa Ustaz pun pernah dengar perkara ini. Jadi mandi 9 ini untuk orang yang sakit tenat ni Ustaz, yang dikatakan dibagikan air kepada 9 jenis, 9 bahagian itu Ustaz.
soalan saya, ada ke mandi 9 ni dalam Islam ataupun bagaimana? Ataupun sebagai katakan dulu ada orang amal kayak tu mandi safar dan sebagainya. Ini mandi 9. Saya sering melihat perkara ini masa saya kecil-kecil dulu lah Ustaz. Jadi ada ke dalam Islam apa mandi 9 ini yang dikhususkan kepada orang yang dalam keadaan tenat ini, yang nazak ini Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia mandi 9 ni. Saya tak pernah dengar tu. Ni pertama kali. Selalu dengar pasal mandi bunga je. Mandi 9 ni macam mana pula Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Daripada sudut adatnya benda ni memang berlaku. Adatnya. Cuma kita kata ada sebahagian para ulama bila mana nak buat mandi 9 ni mereka sandarkan kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan dinukilkan juga oleh Syekh Safi Rahman Mubarakfuri dalam akhir-akhir kitab berkait dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya riwayat itu menyatakan bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada masjid dan kemudian Nabi jatuh pingsan. Dan kemudian bila tersedar Nabi minta supaya sabbu alayyan ma. Nabi minta supaya ambil air itu sirah ataupun kita kata apa simbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun curah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini kita kata secara umumnya kalau itu cara untuk menyembuhkan, bukan menyembuhkan maksudnya memberi kesegaran ataupun memberikan semangat ke ataupun apa-apalah, maksudnya faktor-faktor yang boleh nampak daripada sudut fizikal. Bukan kalau kita siram tu maksudnya kita kata dapat rezeki lebih. Itu tak boleh. Itu perkara khurafat, perkara-perkara yang mesti dielakkan. Tapi kalau sekadar untuk beri kesegaran, untuk mendatangkan balik dia punya apa kita kata kekuatan dan sebagainya, maka boleh dibenarkan. Air 9 ke 10 tak ada masalah. Kan jenis-jenis air kolah ke air apa semua tu, tapi jangan ada unsur-unsur i'tiqad dan pegangan yang menyatakan bahawa dia mesti gini. Kan mesti kena ada 9 ni, air tasik, air apa, air kolah tujuh masjid, air apa. Jadi macam-macam je ni. Masjid pun tak ada kolah dah. Kan? Jadi itu antara perkara yang kita perlu elakkan kalau ada unsur-unsur yang seperti itu. Tapi kalau sekadar kesegaran, nak bagi balik kita kata kekuatan dan sebagainya, dia punya tubuh badan tu, maka pada waktu tu diharuskan bersandarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Cuma lebih baiknya kita kata orang sakit ni mandi macam biasa sajalah. Mandi macam biasa kecuali dia dalam keadaan berjunub dan kemudian dia mesti disucikan untuk dia beribadah, maka mandikan dia dalam keadaan seperti mandi junub. Tak ada masalah lah Ustaz ya untuk kita nak melakukan apa mandi 9 ke apa, tapi jangan i'tiqad berpegang pada sehingga menggoncang akidah lah. Cumanya yang sakit tenat tu kita mandikan macam biasa, jangan mandikan jenazah pula. Terasa pula orang yang sakit tu ya. Baik Ustaz, banyak lagi kita akan bincangkan selepas ini dalam fiqh mandi kita, dan insya-Allah kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Rehat seketika. Tak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah bertahun-tahun, bahkan dalam setahun tu ada 365 hari. Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza, bahkan para ilmuwan yang juga berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama, memberikan kefahaman untuk kita semua, memberi manfaat untuk kita semua. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton sekalian. Baiklah, hari ini Tanyalah Ustaz kita bicarakan tentang topik besar kita iaitu fiqh mandi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baiklah Ustaz, ada soalan di Facebook kita ni berkaitan dengan mu'alaf. Katanya daripada Nur Dahlia Biru, katanya Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukum mandi bagi mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam? Adakah perlu mandi wajib? Yang seterusnya, adakah perlu mandi wajib setelah ia masuk agama Islam? Samalah soalan saya dengan itu. Macam mana tu Ustaz? Kena mandikan wajib gitu? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Nur. Satu persoalan yang cukup baik daripada sudut fiqh dan perbincangannya. Cuma kita kata memang ada satu hadis riwayat daripada Qais bin Asim. Qais bin Asim ni ketika mana dia memeluk Islam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaghtasil.
Nabi memerintahkan ataupun menyuruh dia, memerintahkan dia untuk mandi. Ketika mana dia memeluk agama Islam itu sendirilah. Baik, cuma di sini hadis itu sahih, riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i dan sebagainya. Cuma daripada sudut perbincangan di kalangan para fuqaha, sebenarnya dia mandi itu mandi masuk Islam, memeluk Islam, revert, ataupun mandi junub. Mandi junub maksudnya waktu dia sebelum Islam tu dalam keadaan berjunub. Maka di sini perbincangan di kalangan para ulama fiqh. Cuma kita kata dia disebut oleh Syekh Dr. Muhammad Zuhaili dalam Al-Mu'tamad dan juga Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Muhadzab menyatakan bahawa memang ada perbezaan sendiri di kalangan para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita kata masuk tu kerana disebabkan mandi junub, maka kita nampak di situ Islam ini sebenarnya bukanlah nak masuk Islam je kena mandi. Tapi sebab junub tu, kerana orang Islam pun dalam keadaan berjunub kena mandi. Jadi nampak Islam tu cantik. Islam tu bukan kata kau kena mandi tahu sebab masuk Islam. Jadi dia bukan keadaan tu. Ada sebahagian ulama pula menyatakan bahawa dia rangkum semua sekali. So mandi tu masuk Islam, mandi tu junub apa semua jadi boleh sekali. Jadi kita kata memang perkara ini adalah perkara yang mustahab, bagus untuk dilakukan. Bahkan juga ada riwayat lain menyatakan bahawa bukan Nabi menegaskan. Walaupun ada sebahagian menyatakan juga wajib, tapi kita kata wajib di atas dasar junub yang berlaku kepada yang sebelum Muslim bila mana dia masuk Islam. Wallahu a'lam. Cantiknya Ustaz ya. Walaupun ada perbezaan dalam ulama mazhab Syafi'i itu sendiri, tetapi tujuan murninya itu sama. Ustaz ya. Subhanallah. Okey, kita ada Puan Supinah Yusof di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur, terima kasih ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz dan yang dirahmati Allah. Ya, silakan dengan soalan insya-Allah. Saya nak macam ni Ustaz, saya nak tanyakan, mandi ni ada yang wajib, ada yang sunat dan mandi biasa Ustaz. Bagaimana cara kita nak mandi biasa tu dikira macam ibadat Ustaz, dan orang kata jadi amal lah, maknanya kan adakah kita kena niat mandi kerana Allah macam tu ataupun bagaimana? Ustaz, kalau kita mandi bangun tidur tu, adakah disunatkan Ustaz? Itu je soalan saya. Okay, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ada dua soalan di situlah. Jadi bagaimana Ustaz? Mungkin pencerahan daripada Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Puan Supinah yang bertanya satu persoalan yang sangat baik. Okey, so memang betul dalam mana-mana mazhab sekalipun, mazhab Syafi'i terutamanya memang membahagikan mandi itu kepada tiga lah. Pertama mandi wajib yang kita bincangkan ni, yang kedua mandi sunat. Mandi sunat ni Aidul Adha, Aidul Fitri, mandi hari Jumaat dan seterusnya, dan kemudian mandi yang biasa kita mandi beberapa harilah, tiap-tiap harilah. Okey, cuma kita kata daripada sudut asasnya ada hadis yang diriwayatkan juga daripada Imam Tirmizi, hadis yang sahih, yang mana Nabi SAW cerita dekat tepi rumah dia ada air, ada sungai yang mengalir, dan di situ dia mandi sebanyak 5 kali sehari dan sebagainya, dia berwuduk dan seterusnya. Maka itu antara benda yang sebenarnya kita kata dia jadi ibadah. Mandi ketika mana kita nak bersihkan diri, nak pergi surau, nak menghadap Allah, ataupun kita nak buat satu benda yang baik dan sebagainya. Niat itu kita kata secara umumnya kita mandi itu adalah tak perlu niat pun tak ada masalah. Dalam mazhab Imam Syafi'i tak perlu niat pun mandi harus tu. Sebab dia nak bezakan saja. Niat tu nak bezakan mana wajib, mana sunat, maka mana yang harus, tak diniatkan tu kekal harus. Itu dia punya kaedahnya. Jadi kita kata mandi tu adalah untuk kita kata kesihatan, mandi tu untuk jaga bau dan sebagainya. Mandi juga adalah untuk memberi kesegaran untuk ibadah dan seterusnya. Maka yang itu adalah perkara yang sangat dituntut dalam Islam, dan mandi itu insya-Allah mendapat pahala, bukan mandi sekadar adat. Jadi kita tahu dah mandi itu mendapat pahala atas tujuan kita nak buat ibadah dan kebaikan seperti mana yang kita sebutkan tadi. Dan kemudian ditanya juga tadi tentang isu berkait dengan mandi ni pada waktu pagi, kan mandi ni kita kata di awal pagi bila bangun tidur dan sebagainya. Maka itu antara perbuatan yang sangat dituntut sebenarnya. Kerana subuh-subuh pagi-pagi tu betul lah, pergi pejabat mandi. Sembahyang subuh tak mandi. Jadi kena tu itu kan. Bau Hashim. Bau Hashim kan. Kan. Jadi kita kata nampak di situ ada satu gap lah. Patutnya kita nak bertemu Allah lagilah bersih. Sepatutnya. Sebab tu Nabi SAW bukan setakat mandi. Bahkan benda-benda yang simple pun Nabi suruh buat. Apa dia? Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu' ma'al kulli wudu' wa inda kulli salah. Dalam hadis riwayat pada Sayyidina Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim, hadis sahih, Nabi ni
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau tak memberatkan umat aku, nescaya aku akan wajibkan mereka untuk berus gigi. Kan ketika setiap mana selepas solat ataupun sebelum solat sebelum solat dan ketika berwuduk. Jadi menunjukkan benda simple macam tu pun Nabi suruh buat, apatah lagi kita nak bersihkan diri, bersihkan badan dan sebagainya, maka ia satu perkara yang sangat dituntut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, patutlah setiap kali sebelum kita nak siaran langsung ni, penerbit, kru penerbitan dan juga juru kamera semuanya mandi wangi je kan. Alhamdulillah. Tak, ni bukan bodek tuan-tuan, ni cerita betul ni. Baiklah, Izzara Zulaika di Facebook pula katanya, Assalamualaikum Ustaz Naim. Waalaikumsalam. Ada dua soalan yang beliau tanyakan ni Ustaz. Yang pertama, bagaimana hukumnya seseorang itu mandi bunga untuk mempercepatkan atau mendapatkan jodoh? Ni nak dapatkan ni katanya mandi bunga lah. Dan dalam persilatan mengadakan mandi minyak, adakah dibenarkan dalam Islam? Wujud ke tidak? Yang keduanya, bagaimanakah sekiranya jika situasi banjir, air bersih sangat terhad dan seseorang tu ingin mandi? Ini kita doakan jugalah bagi mereka yang menghadapi banjir, dipermudahkan urusan. Apakah dibolehkan menggunakan air banjir untuk mandi wajib? Boleh ke? Alang-alang mengalir air tu, terjun ajalah. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada puan yang bertanya tadi. Satu soalan yang sangat baik. Baik, jadi isu yang pertama tadi adalah berkenaan dengan apa yang mandi berlaku bunga. Kan tentang mandi bunga dan sebagainya. Pertama, masyarakat kita ni dia banyak sangat jenis mandi. Mandi sembilan tadi, mandi safar, mandi apa lagi? Mandi macam-macam jenis mandi lah kan. Okey, jadi secara umumnya kita kata kalau mandi itu bertujuan untuk menaikkan seri, kan, untuk kesegaran dan sebagainya, supaya nanti ialah mudah-mudahan lah kan, maksudnya kesegaran dan sebagainya, maka pada waktu itu ia diharuskan. Tapi kalau ada di sana unsur-unsur khurafat, maka pada waktu itu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis yang sahih, wa iza sa'alallah wa idza sa'alallah wa idza sta'iz billah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu minta sesuatu, minta pada Allah. Bila kamu mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan sebab mandi ni ada jodoh, mandi ni ada apa. Kalau melibatkan perkara-perkara gaib, tak boleh lah. Perkara gaib kan dan sebagainya, nanti akan sekian-sekian akan dilamar oleh raja ke contohnya, kan, ataupun orang-orang yang jutawan ke. Jadi yang tu perkara-perkara yang khurafat. Kerana jodoh, persoalan ajal semua ni di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan wajib untuk kita berdoa kepada Allah dan berusahalah daripada sudut tu. Dan kemudian kita kata kalau perkara tu sekadar nak naikkan seri apa semua, maka ia diharuskan. Tapi kalau ada unsur-unsur khurafat, perkara-perkara gaib dan seterusnya, maka ia tidak dibenarkan. Yang mandi minyak tu Ustaz? Okey, kalau daripada sudut mandi minyak ni kita kata memang pun dalam persilatan memang ada. Memang ada. Kan itu belum cerita lagi nanti berlawan dengan rimau, berlawan dengan sekian-sekian, uji kekuatan, macam-macam lagi kan. Dia ada kadang-kadang bersilat sendiri. Dia sendiri yang menggerakkan tu, macam ada satu kuasa. Jadi semua perkara-perkara yang sedemikian tu kena tengok satu persatu. Kalau kita kata mandi minyak tu atas tujuan mungkin juga daripada sudut nak menghilangkan daki-daki ataupun nak memberikan sekian, tapi kalau nak beri kuasa ke, kan kuasa gaib ke, yang tu tak dibenarkan. Tak boleh lah. Tak boleh. Itu pun majlis fatwa dah bincang tentang isu mandi minyak dan seterusnya. Okey. Kemudian juga soalan yang kedua tadi tentang banjir tu Ustaz. Tentang banjir kan, air. Alang lalu air tu terjun je lah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza balagal ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath. Ketika mana air itu dah sampai 2 kolah. 2 kolah ni maksudnya kalau banjir, kalau setakat 1 inci je macam mana nak berenang? Banjir satu kampung Ustaz. Bukan. Kalau satu kampung, rumah pun naik kan. Jadi dan sebagainya, pertama sekali waspadalah. Kan hanyut pula. Itu satu isu. Yang kedua, kebetulan paip pecah apa semua pula, tak ada air, memang itu air yang ada, maka kita kata ia diharuskan untuk mandi junub menggunakan air banjir. Dalilnya mana? Yang pertama tadi, itulah dalil yang kita bincangkan. Yang keduanya, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika mana sahabat berada di tengah laut. Kat tengah laut ni air laut lah. Betul. Jadi apa beza dengan air laut, air sungai, air banjir dan sebagainya. Jadi pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa ada sahabat, wahai Rasulullah, ni air tak cukup. Kalau kami berwuduk, kami akan haus. Maka Nabi SAW menyatakan, huwa hillu maitatuhu. Kan, ia halal bangkainya, huwa tuhuru ma'uhu, iaitu airnya suci, air laut, dan kemudian bangkai yang ada di dalamnya juga halal untuk dimakan. Maka Nabi nak declare bagi tahu air laut tu suci lah. Dan berdasarkan itu juga mungkin akan timbul pemikiran ataupun kita terbayang, bukan ke tai ayam, macam-macam tai kambing, apa lagi tak tahu, telaga, macam-macam jenis lah, sampah apa semua tu. Maka di sini dalam riwayat Imam Abu Daud, di zaman Nabi pernah ada telaga Badu'ah.
Telaga Ba'udah ataupun Bu'ah ni ialah satu telaga yang mana semua benda masuk dalam tu. Ada yang katakan sebagai pet wanita, kain semua masuk dalam tu, bangkai, najis semua masuk dalam tu. Kemudian pada waktu tu Nabi SAW menyatakan bahawa selagi mana tak nampak jelas, maka pada waktu tu boleh menggunakan air telaga tu. Jadi kalau air banjir lebih lah, kan, maksudnya dah banyak laut, kan, dan sebagainya, kan, maka harus untuk mandi junub menggunakan air banjir yang kita sebutkan tadi. Jangan rasa syak, jangan syak wasangka, boleh digunakan kerana dalil tadi menunjukkan bahawa ia diharuskan. Wallahu a'lam. Pernah lah Ustaz, saya solat dekat tepi pantai waktu tu, ambil lah wuduk dengan air laut tu. Tengah-tengah solat garu pula, gatal. Aduh, ya Allah. Itulah kenangan saya. Baiklah Ustaz, banyak lagi kita akan bincangkan, terutamanya ada juga soalan saya nak tanyakan tentang kalau berlaku kecederaan pada anggota badan tu, macam mana nak mandi tu. Tapi kejap lagi Ustaz, ya. Kalau anda nak tahu apakah pencerahannya, terus bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, dari utara hingga ke selatan, tak dilupakan juga ada yang menonton di Sabah dan juga Sarawak. Bahkan ada juga yang menonton dari luar negara. Terima kasih kerana terus bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini Alhamdulillah para penonton sekalian, kita dapatkan pencerahan berkaitan dengan pengajian kita, iaitu pengajian fiqh. Kita fokuskan kepada fiqh mandi. Rupa-rupanya dalam bab mandi sahaja, tuan-tuan dan puan, begitu besar ilmunya. Dan Alhamdulillah pagi ini kita cedok bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baiklah Ustaz, sebelum saya nak tanyakan soalan saya berkaitan dengan kecederaan ataupun kekurangan yang berlaku lah, sebelum kita nak mandi tu, ada soalan yang daripada Saziatul Sidik ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz Zandai. Waalaikumsalam. Apakah hukumnya mandi dengan tidak mengenakan sebarang kain basahan dan mandi pula disebabkan mandi wajib? Ni mungkinlah kita wallahualam nak cepat agaknya, tak payah kain basahan lah, express lah, ya. Apakah ia membatalkan mandi wajib tersebut? Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Saziatul Sidik. Satu soalan yang sebenarnya memang ada setengah orang buat pun. Kan? Bukan orang nampak pun. Bukan orang nampak pun, kan. Tapi tengah-tengah banjir jangan buat pasal. Kan? Jadi maksudnya ni dalam bilik air, kan, tempat-tempat tertentu dan sebagainya. Jadi daripada sudut asasnya kita kata seperti mana disebutkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitab beliau Al-Muhadzab, dan juga Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarah Majmu' Syarah Muhadzab, menyatakan bahawa diharuskan mandi dalam keadaan yang kita katakan dalam keadaan yang tidak ada pakaian lah, daripada sudut tidak ada surat benang dan sebagainya. Okey, kemudian juga mana dalilnya? Mana hujahnya? Iaitulah ketika mana Nabi Musa AS dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dan juga Nabi Ayub AS, kerana Nabi Musa ni dia punya masyarakat dia tuduh Nabi Musa ni ada penyakit. Sebab kebiasaan masyarakat Nabi Musa ni dia akan mandi dalam keadaan bertelanjang. Jadi benda tu biasa pada zaman itu. Dan tiba-tiba Nabi Musa ni dia tutup aurat dia mandi tempat tertutup dan sebagainya. Maka pada waktu itu mereka ni rasa macam ada penyakit Nabi Musa ni, kan. Nabi Ayub AS pun kena macam tu. Dan kemudian ketika mana menanggalkan pakaiannya, letak atas batu tu bawa lari pakaian dia. Pakaian Nabi Musa AS disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, itu hadis sahih lah. Jadi pada waktu itu kata sebahagian para ulama, syar'u man qablana syar'un lana. Syariat umat terdahulu, maksudnya yang dilakukan itu ataupun yang berlaku pada waktu, syariat bagi kita. Maksudnya diharuskan atas dalil itu mandi dalam keadaan tanpa seurat benang pun, dan kemudian seperti mana yang dibenarkan diharuskan oleh Imam Syirazi mazhab Syafi'i dan juga Imam Nawawi seperti mana kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Tapi macam Ustaz cakap lah, waktu banjir jangan dibuat macam tu, tuan-tuan dan puan. Lari ketua kampung. Baik, Ustaz, di Facebook ni juga Casey ada tanyakan soalan ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita mandi hadas besar bertayamum?
jika sebahagian dari anggota badan kita dibaluti dengan kain pembalut. Macam mana tu Ustaz? Ini mungkin boleh kaitkan dengan soalan saya lah. Mungkin berlaku kecederaan ataupun kekurangan. Macam mana kita nak ratakan air dalam keadaan mandi wajib? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada tuan yang bertanya. Saya nampak soalan ni daripada dua sudut. Pertama, caranya. Yang kedua, perlu ulang balik tak mandi wajib kalau bertayamum dan seterusnya. Betul. Okey. Jadi yang pertama sekali kita kata bahawa telah sepakat di kalangan para ulama, Imam Malik, Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i dan juga mazhab Syafi'i menyatakan bahawa dia ada pertama sekali semua anggota yang terzahir nampak, kan, maksudnya yang tidak dalam keadaan cedera dan tak berbalut dan sebagainya, maka pada waktu itu mesti dibasuhlah. Mesti dibasuh muka dan sebagainya, mesti dibasuh. Adapun tempat-tempat contohnya kaki ataupun tangan yang berbalut simin dan sebagainya, maka pada waktu itu majoriti para ulama, Imam Malik, Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i menyatakan disapu sahaja, tapi semua tempat balutan tu. Dia tak ada tempat terkecuali. Maksudnya ambil air tu sikit, disapukan sikit. Sapu bagi rata lah. Sapu bagi rata lah. Tapi jangan padah macam tu. Nanti habis pula simin tu. Habis. Itu juga kena tengok tanya pada doktor. So ada efek tak ni? Hanya sekadar balutan ataupun simin macam mana? Macam mana? Jangan dia orang ni simin pun tulis macam-macam. Kaki tu kan. Dia tulis itulah lambang apa semua. Ada yang kalah, ada yang menang. Contohnya kan. Main bola lah tu. Okey. Jadi itu dia punya kaedah dia. Jadi di sini dia punya perbincangannya kita kata, kalau di sisi Imam Abu Hanifah, kalau contohnya dia kita kata dia tak diwajibkan untuk sapu seluruh. Tapi kita kata ikut majoriti para ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i, maka mesti disapu secara menyeluruh. Dan mazhab Syafi'i mengkhususkan pula bertayamum. Bertayamum. Tayamum ni tayamum biasalah, maksudnya tempat iaitulah daripada tangan kita ni, dan juga dan tayamum juga kalau ikut hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari boleh jadi dua keadaan lah. Sama ada tayamum pergelangan tangan saja. Pergelangan tangan ini khususnya bagi yang balutan sampai ke sini semua kan, menyukarkan lah. Jadi dia boleh tayamum pergelangan tangan saja dan muka saja. Situ. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau keadaan biasa disunahkan sampai ke sinilah. Ataupun diwajibkan juga sampai ke sini, sampai ke pergelangan tangan. Tapi ni kalau dah berbalut apa semua, maka pada waktu cukup sekadar pergelangan tangan, maka sudah dikira sebagai cukup untuk kita mandi hadas pada waktu itu. Persoalan dia sekarang, air pun tak boleh kena, apa pun tak boleh lah. Jadi macam mana kita nak buat ketika mana bertayamum semata-mata? Dalam hadis riwayat daripada Imam Ibn Majah, ketika mana hadis yang hasan yang boleh dijadikan sebagai hujah, ketika mana seorang sahabat dia terkena batu, bawa pergi kepada sahabat yang lain, sahabat lain kata kamu kena mandi wajib. Mandilah, dah mandi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesan luka dia tu menyebabkan dia mati terkena air. Kan? Jadi kata Nabi SAW, qatalahumullah, kamu telah membunuh dia, Allah membunuh kamu. Nabi marah. Ala inna shifaa'i as-su'al, kata Nabi. Sesungguhnya ubat bagi kejahilan tu kamu bertanya. Maksudnya tanyalah Nabi. Dan Nabi menyatakan cukup sekadar kamu melakukan ini dan ini. Maksudnya bertayamum. Maka kata Syekh Dr. Wahbah Zuhaidi, kata Syekh Dr. Muhammad Zuhaidi dalam Al-Mu'tamar fi Fiqh Syafi'i, dengan bertayamum itu maka semua para ulama membenarkan cukup dan kita kata sebagai kita kata harus dan juga terangkatnya hadas besar dan tak perlu mengulangi solat, tak perlu mengulangi mandi wajib. Jadi cukup dengan bertayamum itu atas dasar faktor-faktor yang tak dapat dielakkan tadi, tak ada air ke contohnya, ataupun kita kata ada memang tak boleh guna air ataupun balutan apa semua tak boleh, memang kena guna tayamum saja. Maka dia sudah pun mengangkat hadas. Wallahu alam. Izinkan saya ulang soalan saya tadi Ustaz. Macam mana pula ni mewakili para penonton lah. Macam mana pula kalau luka? Katalah main futsal, asyik main futsal aja, tak ada soalan lain ke? Katalah aksiden Ustaz, terjatuh di jalan raya, kemudian nampak bahagian dalam isinya, macam mana Ustaz? Okey, pada waktu itu Al-Imam Nawawi rahimahullah dan sebahagian ulama lain bincang, kalau waktu cedera yang memang tak berbalut, maksudnya kan memang ubat dan sebagainya, nampak merah tu. Nampak merah kan, ataupun iyalah maksudnya tak ada balutan dan sebagainya, maka pada waktu itu hanya sekadar di tempat yang tak kena tadi tu. Yang tu jangan sapu air. Dan kemudian mazhab Syafi'i tambah supaya dia tayamum. Maksudnya dengan tayamum tu mengangkat semualah. Yang tadi air tu tempat yang kena saja air, tapi tempat luka tak kena. Jadi dengan tayamum tu boleh mengangkat. Sebab tu kita jangan kata susahnya mazhab Imam Syafi'i, kenapa nak perlu tayamum pula? Dia kes macam tadi tu. Jadi tayamum sebagai pelengkap kepada semua. Mandi tu atas dasar Allah suruh mandi. Kan, maksudnya wa in kuntum jurman fatahharu dalam surah Al-Baqarah. Jika kamu dalam keadaan berjunub, maka hendaklah kamu mandi. Maka mandi tu satu hal, kemudian nak melengkapkan mandi tu, maka sebab tu mazhab Imam Syafi'i mensyaratkan untuk bertayamum.
bertayamum pada keadaan yang seperti itu. Wallahu alam. Alhamdulillah dah dapat pencerahannya. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan urusan kita selepas ini. Baik. Di Alsal di Facebook kita ni, Alsal katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Jika seseorang mandi menggunakan air tadahan dan bilasan terakhir dia tidak menggunakan air yang mengalir, iaitu air mutlak, adakah selepas itu solatnya sah? Macam mana tu Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini ceritanya adalah air mustakmal. Kan maksudnya apa itu air mustakmal? Air mustakmal ni air lebihan basuhan daripada wuduk dan mandi wajib, mandi junub. So air itu mungkin tadahan dan sebagainya. Dia ada dua situasi. Pertama sekali situasi yang mana dia mercik sikit. Dia mercik ke dalam kaulah ke ataupun tempat tadahan kita tu, maka kembali semula kepada yang kita sebutkan tadi. Kalau dah sampai air tu 193 liter dalam mazhab Imam Syafi'i, maksudnya apa saja yang masuk terpercik sikit-sikit tu dimaafkan. Jadi tak jadi air tu satu kaulah mustakmal, tak ada. Sebab tu kalau pergi tengok masjid kan, mereka ambil dalam tu je, air jatuh balik. Maka sebab air tu dah lebih pada dua kaulah. Okey, dua kaulah ni macam mana? Mazhab Syafi'i kata nak ukur mudahnya kalau kita ikut liter 193. Tapi dua kaulah ni lebih kurang dalam 2 hasta lebar, 2 hasta dalam, dan juga dalam tak kira lah sama ada 4 segi ataupun bulat tu, lebih kurang macam tu. Itu dia punya konsep, dia panggil dua kaulah. Jadi bukan dua kaulah masjid besar tu, itu lebih dah. Okey, itu dia punya perbincangan yang pertama. Kemudian daripada sudut yang kedua, air itu memang banyaknya tadahan itu adalah daripada air mustakmal tadi. Bertakung dalam baldi, jatuh balik dan sebagainya. Maka pada waktu itu kita kata air itu tidak harus, tak boleh untuk digunakan balik untuk basuhan kepada mandi junub tadi tu. Kan berdasarkan hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim, iaitu Nabi SAW menyatakan la tabulu aw la taghsilu fi ma'ir raqid atau kama qala Nabi SAW. Jangan kamu mandi dalam air yang bertakung. Maka air yang bertakung tu di sisi mazhab Imam Syafi'i menyatakan ia adalah air mustakmal tadi tu. Jadi larangan itu dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i, menyatakan bahawa kita tak gunakan dah air mustakmal tu untuk recycle balik, tapi nak basuh pinggan, nak basuh bola dan lain-lain tu, yang tu tak ada masalah. Kan? Wallahu alam. Banyak pula bola pagi ni Ustaz. Subhanallah. Baik Ustaz, soalan daripada saya mewakili para penonton jugalah ni. Situasi kalau tak ada air. Tadi kita cerita pasal banjir dan keadaan tertentu. Cumanya kali ni kalau tak ada air, lama pula tu, berminggu-minggu. Jadi pelaksanaan mandi wajib itu bagaimana? Adakah dibolehkan tayamum? Tapi jawapannya kejap lagi Ustaz. Boleh ya? Boleh. Jadi kalau anda nak tahu apakah pencerahan berdasarkan apa pertanyaan saya tadi, sekejap sahaja lagi. Terus bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, setiap hari kita pasti berdepan dengan pelbagai persoalan, bahkan ada permasalahan yang kita hadapi. Namun jangan gundah, jangan kelam kabut, kerana segala jawapan dan juga penyelesaiannya ada dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini Alhamdulillah saya Da'i Hadari bersama dengan anda. Kita sangat bertuah juga kerana bersama dengan kita untuk membicarakan topik fiqh mandi, ilmuwan yang pakar dalam bidang fiqh lah, iaitu yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baik Ustaz, soalan saya tadi, saya pun terlupa apa saya tanya tadi ya Ustaz ya? Tentang musafir. Saya nak tanya soalan ni sebenarnya. Okey, ada sahabat saya lah, beliau tanyakan, katakanlah kalau nak bermusafir, daripada situasi di tempat A, lokasi A ke lokasi B memakan perjalanan lebih kurang 1 hari. Jadi beliau bertolak pada malam hari Khamis, sebagai contoh. Jadi nak sampai hari Jumaat, tapi nak singgah kat mana kan? Katanya mandi siap-siap lah sebelum nak bertolak ni, niat solat, mandi sunat Jumaat. Adakah ia boleh dikira sebagai pahala sunat Jumaat? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada soalan yang sangat baik tentang isu musafir dan juga isu mandi pada sunat pada hari Jumaat. Pertama sekali, kita kata banyak para ulama bahas, antara Imam Nawawi juga membahaskan tentang isu bilakah tempoh sebenarnya
yang kita katakan mandi sunat tu. Ada setengah para ulama menyatakan ialah ketika mana sebelum subuh tu lah, mandi pagi tu. Sebahagian pula menyatakan bahawa betul-betul dekat-dekat nak mandi tu. Kerana mereka melihat bahawa sebenarnya dalam hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang bahawa telah seolah-olah isyarat hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan sebagainya, mengisyaratkan supaya dekat-dekat nak Jumaat tu. Maksud ketika mana sebelum menghadiri Jumaat. Cuma para ulama luaskan, Imam Syirazi juga luaskan bahawa sebenarnya dia waktu itu adalah pada hari itu ataupun pada pagi itu ataupun pada sebelum menunaikan solat Jumaat. Mereka berbeza pandangan pendapat. Cuma saya kata kalaulah contohnya dia memang tak mampu dan tak dapat. Jadi takkanlah kita nak kata hilangnya pahala sunat dia. Maka dia boleh berniat pada waktu tu, contohnya isyak ke, dia mandi ke dan sebagainya sebab esoknya Jumaat. So dah masuk hari Jumaat dah tu. Kan sebab Khamis dah masuk Jumaat. Maksudnya malam Khamis lepas maghrib tu. Jadi dia boleh mandi dengan niat tu. Cuma kalau dia dapat fokus tempat yang boleh mandi sebelum Jumaat tu lebih baik. Lebih baik. Maksudnya untuk dia mandi tu lebih bagus, lebih dekat kepada Jumaat dan lebih dekat kepada sunnah supaya dia kita kata apa sebagai melengkapkan perkara itu. Itu yang terbaik lah. Tapi kalau tak dapat itu saja yang dia ada niat pada malam tu, maka pada waktu tu insya-Allah mudah-mudahan dikira pahala mandi sunat untuk dia. Wallahu a'lam. Okey baik. Kalau perempuan pula macam mana Ustaz? Dalam mazhab Imam Syafi'i An-Nawawi menyatakan bahawa diwajibkan bagi mereka yang hadir saja untuk solat Jumaat. Tapi Imam Al-Hattab dan sebahagian ulama yang lain pula membahaskan, Al-Khattabi juga menyebutkan bahawa sunat juga untuk wanita mandi pada hari Jumaat atas dasar hari itu, bukan atas dasar nak menghadiri solat Jumaat. Jadi maksudnya di sini nak bagi tahu wanita pun boleh dapat pahala Jumaat atas pandangan Imam Hattab tadi, atas dasar kita kata dia punya fadilat kelebihan itu walaupun dia tidak menghadiri Jumaat. Tapi majoriti ulama kata yang nak pergi Jumaat je lah. Contoh kalau wanita nak pergi Jumaat, maka pada waktu tu dia haruskan lah. Tapi di Malaysia bukan budaya lah solat Jumaat bagi wanita ni. Kalau di luar negara dan sebagainya dia dapat pahala tu. Dan mudah-mudahan beri kebaikan insya-Allah. Itu dia. Baik, Auni katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, jika perempuan mandi wajib dan ikat rambut, wajib ke buka ikatan rambut tersebut dan basahkan seluruh kepala dan rambut, atau boleh sekedar lalukan air di kepala? Macam mana Ustaz ikatan rambut tu? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syekh Dr. Muhammad Zuhaidi dalam kitab beliau Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i dan juga sebahagian para ulama berhujah berdalilkan dalam hadis riwayat daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni isteri Nabi SAW. Dia jumpa Nabi SAW, dia tanya, "Ya Rasulullah, aku ni wanita yang bersanggul." Maksudnya macam tadilah berdandan dan bersanggul lah. Jadi pada waktu itu, adakah perlu aku buka ketika mana nak mandi wajib? Jawapannya clear. Nabi SAW bagi tahu, "La, tak payah buka." Kemudian innama yakfiki an tahthi ala raksik thalatha hathayat. Kata Nabi SAW, tak payah buka, cukup kamu jiruskan ke atas kepala kamu itu dengan 3 kali jirusan. Maksudnya ratalah itu. Kan dengan air yang banyak tu 3 kali jirusan, maka itu pun sudah cukup. Cuma di sini para ulama bincang, betul lah hadis tu sahih, riwayat Imam Muslim dan sebagainya. Cuma kadang-kadang ada orang syak. Dia rasa macam tak ni lah, tak itulah, maka dia buka juga kan, rambut panjang kadang-kadang tu. Dan kemudian dia ni kan, maksudnya dia betul-betul ratakan setiap rambut tu. Sebab ada hadis riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, hadis tu lemah lah. Cuma para ulama sebahagiannya menggunakan hadis itu sebab dikatakan mana-mana setiap rambut yang tak kena air itu, maka dia menjadi azab di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan tak sahnya mandi wajib sebab tu nanti tak rata. Tapi hadis tu satu lemah, yang kedua hadis tadi clear jelas menunjukkan keistimewaan bagi wanita, bukan dia sengaja. Sebab Nabi sendiri bagi tahu. Maksudnya tak payah buka ke apa, dia terus sucikan dan itu juga telah memberikan sah insya-Allah bagi mandi wajib ataupun mandi junub yang dia lakukan. Tapi kalau ada was-was, bukalah. Itu saja perintahnya, itu saja kaedahnya. Wallahu a'lam. Kalau rambut gugur pula macam mana Ustaz? Risau pula rambut gugur ni macam mana Ustaz? Baik, kalau rambut gugur ni, sebab tu Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin menyatakan bahawa rambut yang gugur ataupun kita menanggalkan rambut kuku ke apa sebelum mandi junub tu, maka pada waktu tu dia kena bawa sekali mandikan lah. Itu kata Al-Imam Ghazali. Cuma pandangan Imam Ghazali itu telah diberi komentar dan ulasan oleh ulama yang terkemudian, termasuk mazhab Imam Syafi'i, antaranya Imam Al-Bujairimi dan juga Imam Al-Qalyubi menyatakan bahawa pandangan itu kurang tepat. Maksudnya begini, mereka ni imam besar juga, hebat juga. Maka mereka memberi komentar pada pandangan Imam Ghazali menyatakan bahawa tidak jadi masalah kalau kita potong kuku, rambut gugur apa semua tu, tak perlu dibawa mandi wajib ke apa, sebab itu adalah satu benda yang tabi'i.
Potong kuku panjang tabi'in, maksudnya apa? Perkara-perkara yang semula jadilah, rambut gugur. Jadi pada waktu tu kita kata ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i, nak bawa pun boleh, mandi apa semua, yang tak bawa pun tak ada masalah mengikut pandangan Imam Al-Bujaimiri dan juga Imam Al-Qalyubi. Wallahu alam. Baik Ustaz, itu dia satu pencerahan yang baik. Kita ada pemanggil talian, ni dari Sungai Buloh ni, Haji Ismail Maisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai. Okey, soalan saya begini saya tanya. Ya, silakan. Okey, ada dua soalan ringkas. Yang pertama saya tanya, bagaimana hukum orang yang tak belajar dan mengambil berat dalam ilmu fiqh mandi, adakah diterima segala amalannya? Yang kedua, apakah balasan jika seseorang itu tidak menitik berat ketika mandi? Contohnya mandi agak besar selepas selesai haid bagi wanita dan juga bersetubuh bagi suami isteri. Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka soalan daripada Haji Ismail ni. Yang kedua tu. Kerana mengikut daripada pendapat sahabat saya, seorang peguam syariah, beliau menyatakan pernah bertanya kepada, ini situasi yang saya kena ceritakan kepada para penonton ni Ustaz, yang mana pernah ditanyakan kepada pasangan yang hampir nak bercerai. Bila ditanyakan tentang soalan asas agama, termasuklah dalam bab mandi wajib ini pun mereka tak boleh jawab. Baik, soalan daripada Haji Ismail tadi, hukum tak belajar tentang mandi ini, fiqh mandi ini, dan seterusnya balasan kalau tak menitik beratkan tentang kebersihan ataupun mandi wajib ini. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Tuan Haji Ismail tadi. Satu asar daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahawa ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Kamu belajar dan belajarlah, dan bila kamu telah tahu tentang satu perkara, hendaklah kamu amalkan. Dia persoalan ibadah ni, dia isu kita nak beramal dengan ilmu. Kita mesti nak beramal tu mesti ada ilmu, dan ilmu kita tu sekadar cukup untuk melepasi fardu ain, fardu kifayah yang kita ada. Fardu ain lah, lepas dirilah. Kan, jadi di situ adalah perkara yang sangat dititik beratkan dalam Islam, kerana ilmu ataupun berkait dengan apa yang kita bincangkan ini merupakan salah satu daripada cara untuk melepaskan kewajipan ataupun mengangkat hadas besar yang kita sebutkan tadi. Kalau yang tu kita tak mampu, yang tu kita pun ambil ringan je dan sebagainya, maka kita bimbang takut ibadah kita tidak sah. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak terima salat tanpa bersuci. Jadi bersuci ini salah satunya wuduk. Yang kedua, bersuci ni bersihkan najis, hadas dan sebagainya, dan termasuk juga hadas. Jadi kita katakan tadi Allah tak terima solat kita. Dan daripada sudut ni kita boleh nampak bahawa disebabkan perkara yang simple, nampak mudah, tapi disebabkan kita tak tahu, kita tak belajar, kita tak ambil perhatian, maka pada waktu tu kita bimbang takut solat kita tak sah. Bila solat tak sah, dia jadi masalah. Dan ibadat lain lagi lah. Bila dah solat, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, awwalul ma yuhasabu 'abdu yaumil qiyamah salat. Maksudnya perkara pertama yang Allah akan hisap pada hari kiamat solat. Jadi macam dengan zakat dengan sebagainya, maka itu antara perkara yang perlu kita berikan perhatian. Dan balasan azabnya, kita kata hadis riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, walaupun hadis ini lemah kita sebutkan tadi, tetapi hadis itu memberikan kita kata sebagai peringatan yang besar kepada kita. Kalau kita contoh tak cuci, ataupun juga riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, tak cuci, tak kena betul, basuh tak betul-betul dan sebagainya, tak rata, maka pada waktu tu kita bimbang azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kata di sana ada sebabnya, di sana ada balasannya yang mungkin kita akan dapat kalau kita tak ambil tahu tentang perkara ini. Kerana apa? Agama ni Allah dah siapkan dah. Allah dah bagi yang terbaik untuk kita, dan kemudian para ulama dah bincang, tinggal kita nak ambil saja ilmu para ulama, dan dengan sebab tu mudah-mudahan memberi kebaikan dunia akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi sangat penting untuk berilmu sebelum kita beramal, ya Ustaz ya. Tambah-tambah ya, para bakal mertua tanya bakal menantu tu tahu ke tidak cara mandi wajib. Ini dah kadang tu dah dapat cucu. Tak tahu lagi caranya. Okey, Arif Fadil di Facebook katanya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah sah mandi wajib kalau kekotoran yang kita usahakan untuk bersihkan tetapi tidak hilang? Ini mungkin mewakili soalan mereka yang bekerja di bengkel sebagai contoh. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sebutkan tadi Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, dia kata pertama sekali beliau menyatakan niat, yang kedua menyingkirkan segala kotoran, dan kemudian yang ketiga meratakan air ke seluruh badan. Cuma di sini persoalannya beliau bincangkan juga, contohnya kalau dia ada dua situasi. Pertama sekali adalah benda tu memang jelas tak boleh disingkirkan.
Kan. Tapi ada setengah benda dia boleh singkirkan tapi ada kesan. Ada kesan tu maksudnya masih ni lah, tapi kalau buat ni memang kulit habis lah. So ada dua situasi kat situ. Pertama, kalau benda tu boleh disingkirkan, kata Imam Nawawi, seperti lilin, seperti tepung, seperti apa, minyak hitam dan seterusnya, minyak lain pun ada juga. Jadi waktu tu disingkirkan sekadar yang boleh. Tapi kalau contohnya memang tak boleh dah, macam contoh dakwat tu dah habis dah ni, kan merah dah je kan, maka pada waktu tu berkadaran, kata Imam Nawawi, maka solat itu sah insya-Allah. Mandi wajib tu sah. Itu dia punya kaedah yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi. Jadi bagi kemudahan lah, nak nanti kalau orang di bengkel, orang yang memang siasa kerja cat rumah dan sebagainya, maka pada waktu tu sekadarnya yang dia mampu, dia boleh sekadar disingkirkan semampunya, maka pada waktu itu sudah cukup untuk dia berwuduk ataupun mandi wajib ke contohnya, maka sah insya-Allah seperti mana disebutkan oleh Imam Nawawi. Wallahu alam. Saya ada satu soalan ni Ustaz, dan saya yakin soalan ini mewakili para penonton di luar sana lah. Katakanlah saya bahasakan diri saya, saya mandi wajib, kemudian semua dah rata ni, dah selesai apa semua, nak solat, baru teringat lipatan lengan tak ratakan air tadi. Adakah saya perlu ulang semula mandi ataupun dah dimaafkan? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para ulama bahas panjang tentang isu bila kita dah mandi wajib, tiba-tiba ada tempat yang tak kena ataupun ada sisi ikan ke apa ke kan. Baru nak takbir tu baru teringat. Okey. Jadi yang pertama sekali, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, syarat sah itu kita kata memang kena meratakan air seluruh badan. Ini disepakati oleh para ulama, Imam Khatib Syarbini dan sebagainya menyatakan mesti diratakan seluruh badan. Jadi bila kita keluar pada bilik air tu, baru kita teringat tak rata. Maka para ulama berbincang panjang tentang isu macam mana nak buat. Sebahagian para ulama fuqaha, antaranya disandarkan juga kepada Imam Nawawi, menyatakan bahawa air lebihan itu kita ratakan saja. Itu pandangan Imam Nawawi. Sebahagian pula pandangan majoriti para ulama, dia kena mengulangi balik mandi wajib tu. Kena mandi balik lah. Wallahu ta'ala alam, saya rasa pandangan yang kedua itu lebih kukuh, lebih kuat, maka kita mandi balik lah. Sebab tadi itu ada yang tempat yang tak kena, sisi ikan ke apa, kita mandi balik. Dan mandi tu dia boleh dua, kita sebut kalau dah jadi keadaan macam tu, tadi kita dah buat sunat-sunat semua dah, insya-Allah pahala dapat. Maka kita sebut, Syekh Said Sabiq kata tadi, ada mandi yang ringkas, yang penting ratakan semua air seluruh badan sekali lagi, maka sudah cukup. Wallahu alam. Janganlah lagi panjang pula daripada mandi yang pertama. Tak boleh lah ya Ustaz ya. Okey, baiklah Ustaz, banyak lagi persoalan yang saya nak tanyakan, terutamanya sekejap lagi saya nak tanya juga berkaitan dengan mandi sunat. Tapi soalannya sekejap lagi Ustaz ya. Jadi para penonton sekalian, kita akan tutup di TV3 dan ada sambungannya selepas ini Tanyalah Ustaz di TV9. InsyaAllah sama-sama kita ke sana dan nantikan banyak lagi ilmu yang kita akan dapat manfaatnya. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar lagi. Alhamdulillah, terima kasih para penonton sekalian kerana terus bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan alhamdulillah para penonton sekalian, pada pagi Rabu yang indah ini kita dapatkan manfaat, kita dapatkan ilmu berkaitan dengan topik fiqh kita, fiqh mandi. Dan alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baiklah Ustaz, sebelum kita nak alu-alukan soalan daripada sahabat kita juga di Facebook, saya ada tinggalkan satu soalan tadi sebelum kita nak rehat seketika, sebelum nak sambung di TV9 ni. Bagaimana Ustaz? Saya bahasakan diri saya lah, saya nak dapatkan pahala mandi sunat, tapi pagi tu, katalah pagi Jumaat tu saya perlu mandi wajib. Adakah saya perlu buat 2 kali mandi ataupun sekadar cukup satu mandi digabungkan niat? Boleh gabung ke? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada satu persoalan yang saya boleh katakan kepada ramai nak tahu ya. Nak tahu, dan 3 bahagian sebenarnya. Apa itu 3 bahagian? Yang pertama sekali, mandi yang diwajibkan. Mandi diwajibkan maksudnya contohnya haid dengan mandi junub. Boleh tak niat sekali? Kebetulan haid dia kering, kebetulan pula sebelum tu dia berjunub, sebelum tu tiba-tiba haid. Jadi sekarang ni bila dah haid tu tak perlu ke mandi junub, maka kita kata dirangkumkan sekali, boleh ke tak? So wajib dengan wajib lah. Yang kedua, wajib dengan sunat. Yang ketiga, wajib tu iaitu hadas besar dengan hadas kecil. Terangkat sekali ataupun tidak. Okey, so 3 perbahasan ini disebutkan oleh
Syekh Dr. Muhammad Zuhaili dalam kitab beliau Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, satu kitab rujukan yang sangat bagus dalam mazhab Imam Syafi'i yang latest, yang baru. Beliau menyatakan bahawa bila mana terhimpun niat mandi junub dan juga mandi haid, kerana haid, mandi sunat dan mandi wajib, dan juga hadas besar dan hadas kecil, 3 perkara tu, maka terangkat hanya dengan satu mandi. Sah. Dengan niat, kita niat dua-dua lah, maksudnya mandi haid dan mandi junub. Niat sekali lah. Niat sekali lah. Saja aku mandi haid, mandi junub dan seterusnya, ataupun mengangkat hadas besar, hadas kecil, dan juga niat sekali, contohnya mandi sunat hari Jumaat, mandi sunat, mandi junub contohnya. Maka dihimpunkan niat tu sekali, maka sudah mencukupi daripada sudut mendapatkan pahala. Cuma kita kena baca lebih lagi. Kena tengok lagi lebih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga Imam Ar-Rafi'i dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa memang dapat pahala, tapi berkurang. Kerana yang paling terbaik adalah mustaqillah. Mustaqillah ni maksudnya diasingkan. Jadi kita niat tu dapat, cuma lebih sempurna, lebih baik untuk diasingkan. Jadi kita cerita sah tak sah? Sah, tapi mana lebih baik? Diasingkan. Wallahu alam. Itu satu pencerahan yang simple, ringkas dan juga padatlah. Alhamdulillah. Baiklah, Ustaz, soalan seterusnya ini untuk ibu-ibu muda lah. Daripada sahabat kita ni, Rosmahizan Abdullah di Facebook, katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Ramai wanita keliru tentang mandi wajib selepas bersalin, terutamanya ibu-ibu muda. Soalannya, apakah perbezaan mandi wajib untuk wiladah dan juga nifas? Yang kedua, bagaimanakah panduan dan cara untuk mandi wajib dengan betul? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini persoalan tentang nifas ataupun wiladah dan kemudian isu-isu yang terkait. Pertama, terima kasih pada persoalan. Yang kita nak bincangkan di sini tentang isu ini, yang pertama sekali kita kena faham ialah apakah yang mewajibkan mandi, dan mewajibkan mandi itu antaranya adalah nifas dan juga wiladah. Apa beza nifas dengan wiladah? Mungkin ada orang akan tanya, nifas ni kerana melahirkan anak, wiladah ni darah yang keluar selepas melahirkan anak. Itu pandangan mazhab Imam Syafi'i dan beberapa pandangan di kalangan para ulama yang muktabar yang kita sebutkan itu. Okey, jadi sekarang ni mandi ni, sebab tu kata Imam Syafi'i rahimahullah, bila mana terputusnya darah, maksudnya nifas tadi, wiladah tadi terputusnya darah, maka pada waktu tu adalah 40 hari ke sebelum tu lagi, dia ikut keadaan orang tu. Dan kemudian termasuk juga orang yang mana dia itu lahir melalui pembedahan. Ibu tadi lahirkan anak melalui pembedahan. Maka yang tu bukan cerita keluar darah ataupun tak. Kalau contoh pembedahan tak ada darah, contohnya dia dalam keadaan yang seperti itu, maka dia tetap kena mandi juga. Mandi juga dipanggil mandi nifas ataupun wiladah. So dua keadaan, satu bersalin biasa, satu bersalin dalam keadaan pembedahan, maka fatwa dan sebagainya menyatakan wajib untuk dia mandi pada kedua-dua keadaan itu. Walaupun darah mungkin tak keluar. Dia bukan isu tengok darah dah, isu kerana bersalin itu. Kerana nifas itu, kerana wiladah itu sendiri. Okey, kemudian juga kita sebutkan di sini banyaklah hujah-hujah di kalangan para ulama, antara yang disebut oleh Imam Syafi'i dan sebagainya, maka dia punya tata caranya itu sama saja macam mandi junub. So kaedahnya tu dia niat, baca bismillah, niat tu mandi nifas lah. Kan setelah berhentinya darah tu, dan kemudian juga dia membasuh tangan tadi semua, dan kemudian dia menggunakan sabun, basuh dia punya tangan kanan, tangan kiri, dan kemudian dia niat dan kemudian mandi dan meratakan air daripada kepala 3 kali, kemudian kanan, kiri, dan meratakan air ke seluruh badan. Itu dia punya kaedahnya. Cuma para ulama berbincang, bagi wanita tu perlu ke dia nak kena bercangkung ataupun tak? Tanya sekali lah kan daripada sudut ni. Jadi kita kata secara umumnya Imam Nawawi dan ulama-ulama lain menyatakan harus, maksudnya boleh untuk bercangkung sebab dah berkahwin lah. Jadi pada waktu tu cuma jangan memasukkan air dan sebagainya, bunyalah nak cuci dan sebagainya sampai ke dalam. Sebab kita dah bincang dulu isu tentang lafaz di luar ni, kita ada yang dipanggil di luar, bibir luar bagi kemaluan bagi wanita dipanggil majora dan juga minora. So majora minora ni cukup bahagian luar saja. So bahagian luar itu sudah cukup, tak perlu untuk dimasuk dalam dan sebagainya, kerana itu daripada sudut kesihatannya, daripada sudut klinikal dan sebagainya pun tidak elok untuk perkara itu. So mandi macam biasa, kaedahnya macam biasa, dan kemudian niatnya adalah mandi kerana nifas ataupun wiladah. Janganlah terlalu gulu berlebihan pula Ustaz, sehingga memudaratkan kesihatan pula Ustaz. Okey Ustaz, soalan saya yang seterusnya ini soalan peribadi saya lah. Saya tertanya-tanya Ustaz, ketika zaman saya belajar di pondok dulu, sekolah agama dulu, ada ustaz menyatakan kalau kita nak mandi, katalah tidak ada air paip dan lain-lain dah, dan bilik air mungkin tidak ada, jadi katalah kita nak mandi di sungai,
Ustaz A menyatakan kalau nak mandi wajib perlu ikut kaedah macam mana kita dalam bilik air itulah, dengan ikut berturutan. Ada yang Ustaz B pula menyatakan tak perlu, niat sahaja kemudian terus terjun. Kira tak kisahlah buat backflip ke apa ke kan. Kira terjun masuk dalam air terus. Yang mana satu kaedah yang tepat dan adakah kedua-duanya boleh diterima? Baik, satu soalan yang sangat baik. Daripada sudut ni Saidina Umar bin Abdul Aziz menyatakan, aku suka sahabat berbeza pandangan pendapat kerana ada kalanya ia memudahkan pada satu perkara yang menyukarkan. Betul. Jadi kita kata khilaf perbezaan pandangan pendapat ni, fiqh mesti khilaf. Mesti akan ada khilaf. Mesti ada khilaf. Tak ada fiqh satu pandangan. Fiqh mesti 2, 3, 4, cuma yang mana lebih tepat, yang mana mazhab Imam Syafi'i. Itu saja. Cuma kita kata dalam sudut isu tadi, hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat daripada Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha, dua-dua ni ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi seolah-olah macam ada choice, pilihan kat situ. Kan kita sebut tadi, ada yang mana dalam riwayat Sayyidatina Aisyah Nabi wuduk habis. Ada riwayat lain Nabi SAW akhirkan wuduk. Maksudnya seolah-olah macam turutan itu tak ada turutan sangat kat situ. Maka kita kata kesimpulannya, saya sebutkan bahawa Syekh Said Sabiq dalam kitab beliau Fiqhus Sunnah menyatakan bahawa ada mandi yang mudah tadi Ustaz B. Maksudnya niat terjun terus. Ada pandangan yang dipanggil sebagai ghuslul kamil, mandi yang betul-betul sempurna ikut turutan. Maka pada waktu itu kita kata dua-dua pandangan itu adalah tepat dan betul. Cuma kita kehilangan pahala daripada sudut turutan. So nak turutan tu lah, maksudnya wuduk dulu apa semua kan, basuh tangan dulu apa semua tadi, niat bismillah apa semua, ni niat aja, tak ada apa dah. Terjun terus. Sah tak mandi? Sah mandi. Dan dia tak perlu mengulangi mandi tu. Itu disepakati oleh para fuqaha, tak perlu dia mengulangi mandi kerana mandi itu sudah cukup sah, cuma dipanggil mandi yang ringkas. Adapun mandi yang kamil sempurna tadi dia ikut satu persatu. Macam wuduk ke sebenarnya. Ada wuduk orang sekali je. Ada wuduk 3 kali, baca bismillah, kumur-kumur dulu. Ada wuduk yang ringkas, ada wuduk yang sempurna tertibnya mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi tengok pada situasi dan keadaan lah. Kan lagi kan orang tengok mandi wajib dia tu kan, dengan apa tu macam nak mandi wajib. Jadi tak cantik lah kan. Jadi dia terus niat, dia terus terjun. Tapi janganlah pergi sungai je mandi wajib, pergi sungai je mandi wajib. Jangan jadi macam tu lah. Lain pula cerita dia kan. Jadi kita kata dua keadaan tu sah dan tidak ada apa-apa perbalahan perbincangan. Kita kata dua-dua itu boleh dipraktikkan. Wallahualam. Baik Ustaz, pagi ni juga kita nak dapatkan pencerahan berkaitan dengan berkaitan dengan fiqh mandi ni, ada kaitan juga dengan pemeriksaan wanita iaitu pap smear. Soalan cantik daripada Azura ni, katanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekiranya kaum wanita menjalani rawatan pemeriksaan rahim seperti pap smear dan sebagainya, adakah perlu untuk mandi wajib selepas itu kerana berlaku kemasukan sesuatu ke dalam faraj? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Satu soalan yang sangat baik. Cuma di sini bila kita sebutkan tentang pap smear ni, dia ujian untuk macam-macam lah, kanser cervix dan sebagainya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam kemaluan itu, yang disebut oleh Imam Nawawi, Imam Khatib Syarbini, Imam Rafi'i dan ulama-ulama yang kebanyakannya bersepakat, ia adalah kemaluan lelaki itu sendiri. Yang mana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan idzal taqal khitan, iaitulah ketika mana kamu memasukkan kedua khitan. Maksudnya khitan ni ialah alat sulit lah, laki dan perempuan memasukkan, maka pada waktu faqad wajaba ghusl, maka wajib kamu mandi. Dan kemudian dalam hadis yang lain juga dari sahih, kata Nabi SAW, idza jalasa baina syu'abiha, ketika mana mereka bersama, tengok bahasa Nabi ni cantik, bila kamu duduk di antara 4 paha, kata Nabi. Nabi tak kata berjima, Nabi kata duduk antara 4 paha. Tu bahasa Nabi sangat cantik. Kan, jadi Nabi SAW kata, maka pada waktu tu wajibal ghusl, maka wajib kamu mandi. Okey, ceritanya ialah memasukkan kemaluan lah. Jadi untuk ujian ni, alat-alat yang dimasukkan, spekskum ke apa benda nama dia tu, jadi bila dimasukkan kat situ, dan kemudian dia tak ada apa-apa isu dan tidak berjunub ke apa pula, tak keluar air mani ke apa, tujuannya untuk rawatan? Tujuan untuk rawatan, maka waktu tu tak perlu mandi wajib. Tak perlu untuk mandi wajib. Tetapi kalau contohnya tiba-tiba pula ke dalam keadaan tu, ialah kadang-kadang sakit apa semua ni, kita tak jangka, maka pada waktu itu dia kena wajib mandi kalau keluar air mani. Kalau tak, maka hukumnya kekal pada asal, iaitulah disebut dalam kaedahnya al-aslu baqa ma kana 'alal makan. Asal bagi satu perkara itu dia kekal di tempatnya selagi mana belum ada perkara yang mengubahnya. Wallahu a'lam. Itu dia satu pencerahan yang terbaik daripada Al-Fadhil Ustaz untuk kita semualah. Cumanya okey Ustaz, kejap lagi di kawasan beriklim sejuk pula. Ni sejuk yang betul-betul sejuk ni. Macam mana pula kaedah ataupun cara untuk mandi, mungkin mandi wajib? Cumanya kejap lagi Ustaz ya. Nak dapat pencerahannya, nak dapat jawapannya sebentar saja lagi. Ambil masa untuk fikir sejenak, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah para penonton sekalian, banyak ilmu yang kita dapat. Mana tidaknya. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, satu platform yang sangat memudahkan kita dalam mendapatkan pelbagai ilmu. Terutamanya pagi ini para penonton sekalian, kita dapatkan pencerahan berkaitan dengan fiqh mandi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baik Ustaz, kejap lagi ada satu soalan yang ramai nak tahu ni. Saya sendiri pun nak tahu, tapi tak apalah, kejap lagi Ustaz ya. Cumanya sekarang ni soalan daripada saya Ustaz. Ustaz senyum lain macam tu. Di kawasan beriklim sejuk yang mungkin bawah 10 ataupun hampir-hampir ke negatif, bagaimana Ustaz kaedah untuk mandi wajib? Adakah boleh sekadar kita ambil tayamum lah dulu? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada satu persoalan yang sangat baik. Pertama sekali, di tempat-tempat yang sejuk ni, kalau ada di sana mughassalah. Mughassalah ni maksudnya ialah ataupun sakhanah. Sakhanah ni ialah pemanas air lah. Pemanas air, maka waktu tu dia tak panggil musyamas sebab musyamas ni air matahari. Betul. Jadi dia boleh dipanaskan dulu sekadar. Macam mak kita dululah. Kita nak mandi pergi sekolah tu kena panas carik dulu kan. Panaskan dulu, buat air suam dulu. Kan. Okey, itu satu isu. Kalau boleh. Kalau tak boleh waktu tu memang terhad, memang tak ada apa semua, tak ada pemanas ke apa, maka pada waktu itu kalau bertayamum kalau mandi dikhawatir mudarat pada dia, terlampau sejuk. Sebab benda ni pernah berlaku dalam riwayat Abu Daud dan juga Imam Tirmizi ketika mana Amr bin Al-As, Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi utuskan beliau dalam peperangan Zatus Salasil. Zatus Salasil ni Nabi tak pergi. Zaman Nabi, tapi Nabi tak pergi, Nabi suruh Sayyidina Abdullah bin Amr jadi ketua perang. Maka bila pergi tu, pada waktu tu subuh tu berjunub dan kemudian keadaan berjunub, besok paginya tu ada sahabat tahulah yang keadaan berjunub apa semua tu, wallahu alam lah bagaimana sahabat tu tahu. Tapi selepas mana dalam keadaan solat subuh, dia imam solat subuh, Sayyidina Amr bin Al-As dia imamkan solat subuh dan dia tadi hanya bertayamum saja. Dia tak dalam keadaan mandi wajib. Sebab ada beberapa sebab isu lah. Maka pada waktu tu sahabat besar ni dia tak puas hati kan? Sebab waktu tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, mereka ikut dalam peperangan tu. Cuma Nabi tak pergilah waktu tu. Jadi bila ikut tu, mereka tak puas hati, balik tu mereka bagi tahu Nabi SAW. Wahai Rasulullah, Amr bin Al-As ni seolah-olahnya beliau ni pun baru memeluk Islam. Kan? Kemudian Nabi lantik jadi ketua perang. Lepas tu ni buat isu pula kes ni. Subuh tak mandi. Maksudnya hanya bertayamum dalam keadaan junub. Maka pada waktu itu Nabi tanya kepada dia, kenapa kamu buat begini dan begini? Maka Sayyidina Abdullah bin Ars menjawabkan bahawa dalam hadis beliau, dalam ayat Al-Quran beliau menyatakan bahawa tentang bahawa Allah ini rahmat, Allah ini sayang kepada kita, wala taqtulun nafs, jangan kamu bunuh diri kamu. Dan kerana Allah sayang. Sebab apa? Terlalu sejuk dia kata. Jadi aku tak boleh mandi apa semua ni. Jadi sebab itulah aku bertayamum. Jadi daripada hadis tu, Nabi tak gelak, Nabi tak apa, Nabi tak marah, Nabi diam saja. Nabi mengikrarkan bahawa apa yang dibuat oleh Sayyidina Abdullah bin Amr itu adalah satu benda yang dibenarkan. Maksudnya tadi kalau dah tak mampu guna air ataupun apa, dia bertayamum. Itu pada waktu betul-betul sejuk. Betul-betul sejuk keadaan itu, maka diharuskan dengan bertayamum dengan dalil hadis hujah yang kita sebutkan tadi. Ini juga pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama yang lain. Kalau betul-betul tak mampu mudarat gunakan air, maka boleh dengan bertayamum untuk mandi junub. Wallahu a'lam. Ganti pada mandi junub. Baik. Soalan yang saya tanya tu adalah situasi di luar negara, tuan-tuan dan puan. Kalau dekat Malaysia, kalau sejuk sebab pendingin hawa tu tak kira tu. Ustaz ya. Okey Ustaz, di Facebook Ashkin Mukhtar katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adakah perlu ambil wuduk selepas mandi wajib jika ingin menunaikan solat? Perlukah ambil wuduk lagi? Sebab ada pendapat yang saya baca, apabila mengangkat hadas besar, maka hadas kecil sudah terangkat, sudah diambil kira. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikut pandangan Syekh Dr. Muhammad Zuhaili tadi kita bincangkan, memang betul. Maksudnya dengan hadas besar itu terangkatnya hadas kecil. Kan itu satu isu lah. Isu yang kedua tadi kan kita dah berwuduk sunat tadi. Ketika mandi tadi tu, so wuduk itu juga sah untuk kita pakai untuk solat. So dua keadaan. Pertama, ada orang tak berwuduk, cukup sekadar dia mengangkat hadas besar itu, kemudian terangkat sekali hadas kecil sebab dia basuh semua kan. Kemudian yang kedua, dia wuduk tadi tu, maka wuduk itu juga telah pun memberikan
kemudahan untuk dia untuk solat selepas itu. Jadi daripada sudut ni kita kata perbincangan di kalangan para ulama membenarkan, termasuk mazhab Syafi'i. Maksudnya untuk ada ataupun mengangkat hadas besar dengan sekali hadas kecil secara bersama. Wallahu alam. Tapi katakanlah kalau ada seorang individu itu dia nak mentajdidkan semula wuduknya, nak memperbaharui semula wuduknya, tak ada masalah Ustaz ya? Tak ada masalah. Itu masalah. Perkara yang digalakkan juga. Baik, dibolehkan juga. Okey, Intan Zurina katanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Da'i dan juga warga tanyalah Ustaz. Soalan beliau, apakah tujuan utama kita mandi sunat jenazah selepas menziarahi kematian? Apa tujuannya Ustaz? Sekiranya kita percaya supaya tidak terkena badi si mayat, apa pula hukumnya? Sebab kalau kita lihat kepada kita belajar sebelum ni dalam fardu ain pun, selepas kita memandikan jenazah apa semua, kita pun disunatkan mandi kan? Kenapa Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada puan yang bertanya. Satu hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan yang selainnya, hadis yang para ulama berbincang sama ada ni hadis Nabi ataupun perkataan sahabat saja. Kan cuma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maitan fayaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang mana memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi. Maksudnya orang yang memandikan tu. Dan sesiapa yang mana mengiringi membawa jenazah maka hendaklah dia berwuduk. Baik, hadis ini kata kebanyakan para ulama menyatakan hadis itu adalah perkataan Sayyidina Abu Hurairah saja, bukan dari perkataan Nabi. Tapi kebanyakan ulama seperti Ibn Qattan, seperti Ibn Hazmin, Imam Ibn Daqiq dan sebagainya menyatakan hadis ini sebenarnya hadis Nabi. Hadis Nabi. Jadi secara umumnya kita kata Nabi suruh tu. Falyaghtasil ni ialah perintah. Lam tu bersambung dengan lamul amal, bersambung dengan fi'il mudhari' dalam bahasa Arabnya, maka menunjuk kepada perintah sebab Nabi suruh mandi. Tetapi ada hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar yang mana Sayyidina Umar menyatakan siapa yang di kalangan kami hendak memandikan ketika mana telah memandikan jenazah, dia nak mandi silakan, siapa tak mandi pun tak ada masalah. Maka para ulama bersepakat bahawa antaranya mazhab Syafi'i, hukum mandi selepas itu adalah sunat. Cuma wuduk tu masalah sikit. Para ulama bincang kenapa kena bawa kayu tu tiba-tiba batal wuduk. Apa kena mengenanya kan? Sebab tu Imam As-San'ani dan ulama-ulama lain, Imam Al-Hafiz, Imam Ibn Hajar membahaskan bahawa sebenarnya dia bukan perkara yang membatalkan wuduk. Cuma lafaz itu tidak kuat daripada sudut riwayat hadis. Jadi kalau kita nak ambil juga maka hukumnya adalah sunat lah. Cuma apakah sebabnya? Bukan sebab badi mayat. Bukan kalau sebab kita berfikiran macam tu tak boleh. Tak boleh. I'tiqad itu yang salah. Kerana dia perkara ta'abudi. Ta'abudi maksud apa? Kita tunduk dan patuh atas arahan Nabi. Jadi Nabi suruh mandi, kita mandi, pahala lah, tu saja. Kenapa suruh solat subuh 2 rakaat? Tunduk dan patuh, pahala. Tapi kita, kalau 3 okey sikit kot, tak. Kan itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Nabi, maka insya-Allah memberikan pahala kepada kita. Maka sunat itu bukan atas dasar badi ke apa, khurafat semua tu, tetapi atas dasar sunnah Nabi memerintahkan demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, soalan seterusnya, ini soalan yang menyebabkan saya zaman saya belajar dulu, umur saya 13 tahun tapi duduk betul depan tok guru. Semangatnya saya nak belajar bab fiqh ni. Tajuk ni. Tak bukan kata. Baik, tuan-tuan dan puan, jom kita tengok soalan daripada Teratai Uda. Katanya, Assalamualaikum Ustaz Naim. Waalaikumsalam. Bagaimanakah cara mandi bersama suami isteri Ustaz? Bolehkah mandi wajib dilakukan bersama dengan suami isteri? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada soalan yang sangat baik. Daripada sudut hadisnya, pernah tak berlaku pada zaman Nabi? Jawapannya pernah berlaku. Pernah. Hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim, kata beliau, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aghtasi fi ina'i wahid. Aku dulu pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu tempat yang sama, ataupun dalam satu bekas yang sama tu, maksudnya kami saling cebok-menceboklah. Akan kami menggunakan itu. Dan kemudian kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bagi tahu dekat Sayyidatina Aisyah, abqili, tinggal sikit air untuk aku. Nabi bagi tahu macam tu. Maka di sini di sisi mazhab Imam Syafi'i disebut oleh Syekh Dr. Muhammad Zuhaidi dalam Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i dan ulama-ulama yang sebelum itu menyatakan diharuskan, dibenarkan untuk suami dan isteri mandi dalam satu tempat tu. So semua dah kita ikut hukum yang tadilah. Hukum-hukum yang ada tadi tu, maksudnya hukum bismillah dulu apa semua turutan tadi, tetapi mandi dalam keadaan bersama, maka itu antara perkara yang diharuskan. Satu hadis. Ada hadis yang lain, iaitu hadis daripada Zainab ataupun sebahagian tadi sebut pada Ummu Salamah, menyatakan bahawa dalam riwayat Imam Tirmizi, larangan untuk mandi dalam satu bekas, lelaki dengan perempuan.
Cuma hadis itu para ulama membahaskan tidak kuat. Hadis yang Imam Muslim tadi lebih kuat, menyatakan bahawa sebenarnya dibenarkan dengan keadaan suami dan isteri mandilah. Kan. Cuma di sini kita kata daripada sudut aurat pun semua tak ada aurat suami isteri. Kan kalau kata tadi contohnya dua-dua dalam keadaan tanpa seurat benam pun. Jadi kita kata harus kerana pandangan Imam Syirazi dan ulama-ulama yang sebelumnya. Cuma kita kata dari asasnya boleh, diharuskan, dibenarkan dalam keadaan seperti itu dan tidak jadi masalah. Cuma perhati sikitlah kan anak-anak tengok. Allahu Tak Akbar. pasal-pasal mak dengan ayah dan tandas ni pasal pula ni mandi sama-sama. Berhati-hati jugalah dalam sudut keadaan sekitar suasana tu pun kena perhatikan betul-betul. Orang dia tanya papa, mama mana, kata yang susah lah itu. Betul. Baik, sikit Ustaz. Macam mana kaedah pula? Sebab bila bersentuhan, sedangkan kita nak ambil wuduk ni. Macam mana Ustaz? Okey, daripada bersentuhan itu kita kata elakkan daripada bersentuhan lah. So walaupun tempat tu ruang kolah ke apa semua tu elakkan daripada bersentuhan. Tapi katalah contohnya bersentuhan juga tak ada masalah, batal wuduk ke apa, tapi kita kata nanti kita ambil baliklah wuduk tu Selepas habis selepas habis tu ringkas mandi. Tapi jaga semua tu insya-Allah lepas tu boleh solat dah, tak kira membatalkan wuduk. Okey Ustaz, Alhamdulillah banyak yang kita dapat sebenarnya. Walaupun 1 jam, hampir nak ke 2 jam, tapi banyak kita dapat bicarakan dalam satu topik sahaja para penonton sekalian, iaitu fiqh mandi. Tentang mandi je ni. Subhanallah Ustaz. Hebat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pelan tindakan kita Ustaz selepas ini, selepas kita berilmu dan untuk mengamalkan terutamanya yang terbaik dalam fiqh mandi ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita kata fiqh mandi ni dia ada satu benda yang kita kena terus belajar, tingkatkan ilmu, kerana dia sentiasa ada situasi-situasi yang kita memerlukan kepada fatwa dan pandangan para ulama. Belajar ulang-ulang pun tak apa. Belajar ulang-ulang pun tak apa, mengulangi pelajaran. Okey. Kemudian yang kedua daripada sudut asalnya, dia adalah perkara yang memastikan kewajipan hadas kita, mandi junub kita terangkat. Maka disebabkan itu mesti ikut tata cara dan juga bagaimana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga juga mandi apa semua ni ataupun mandi wajib, mandi sunat, mandi harus, maka semua itu adalah keadaan-keadaan yang mana dibenarkan, diharuskan, dan yang pastinya kita nak pergi Jumaat, bermasyarakat, kita nak jumpa kawan-kawan dan sebagainya, sudah tentu perkara yang sangat terpuji daripada sudut dia punya praktikal fiqh dia. Dan mudah-mudahan Allah rahmatilah kan ilmu kita, perbincangan kita, dan saya minta maaf, mohon maaf kalau ada salah dan silap. Mudah-mudahan Allah berkati kita insya-Allah. Cumanya Ustaz, dalam kehidupan kita ni memang tak lepas daripada ilmu-ilmu ini. Jadi yang pentingnya kena terus berilmu Ustaz ya. Itu dia, subhanallah. Baiklah Ustaz, mungkin Ustaz boleh ketuai bacaan doa untuk pagi ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki kerana sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru pagi ini bincangkan tentang fiqh mandi. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah nanti kita akan bersama lagi Ustaz ya. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok sahabat saya iaitu Da'i Anas akan temankan anda bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Jol, insya-Allah. Topik esok kisah 25 Rasul, iaitu kita fokuskan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Seronok tu. Sama-sama kita tonton esok. Para penonton sekalian, dalam kita membersihkan fizikal kita, jangan lupa bersihkan juga jiwa kita, kerana Allah memandang keseluruhan diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.